Hari ini kita cerita reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kampung Baru, DAP dan hubungannya dengan Kabinet Baharu. Persoalannya, adakah reformasi bandar ini benar-benar agenda bersama Kabinet Baharu atau sekadar dilihat sebagai agenda satu parti? Mengapa Kampung Baru sering menjadi titik tumpuan setiap kali DAP dikaitkan dengan Kuala Lumpur dan sejauh mana Kabinet Baharu mampu mengimbangi tuntutan reformasi dengan sensitiviti Melayu bandar? Reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tidak boleh dilihat secara terpisah daripada pembentukan Kabinet Baharu. Pelantikan menteri dan timbalan menteri yang kini bertanggungjawab terhadap wilayah persekutuan dan kerajaan tempatan telah mengubah lanskip pentadbiran bandar ibu negara. Dalam konteks ini, DAP oleh sebahagian pemerhati politik dilihat mempunyai peranan yang lebih ketara dalam perbincangan hala tuju tadbir urus bandar. Inilah sebab mengapa setiap cadangan pembaharuan struktur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sering dikaitkan dengan DAP. Ia bukan semata-mata soal dasar, tetapi berkait dengan kedudukan strategik parti itu dalam Kabinet Baharu. Reformasi yang sebelum ini banyak dibincangkan di peringkat wacana awam, kini dilihat berpotensi untuk diterjemahkan sebagai dasar kerajaan. Namun di sinilah cabaran utama Kabinet Baharu. Reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bukan tuntutan baharu dan tidak terhad kepada satu parti sahaja. Ia telah lama disuarakan oleh Pertubuhan Masyarakat Sivil, Pengkaji Bandar dan Ahli Parlimen Kuala Lumpur merentasi parti. Isu yang sering dibangkitkan ialah keperluan semak dan imbang yang lebih berkesan dalam pentadbiran bandar selain meningkatkan ketelusan serta penglibatan awam. Walau bagaimanapun, politik Malaysia tidak bergerak berdasarkan hujah tadbir urus semata-mata. Persepsi awam memainkan peranan besar, terutamanya apabila reformasi bandar bersilang dengan isu Kampung Baru. Kampung Baru bukan sekadar kawasan pembangunan, tetapi simbol sejarah dan tanah rizab Melayu di tengah ibu kota. Sebarang cadangan pembaharuan bandar akan dinilai berdasarkan kesannya terhadap kawasan ini. Apabila DAP dilihat oleh sesetengah pihak sebagai dominan dalam Kabinet Baharu, kebimbangan orang Melayu bandar menjadi lebih mudah dipolitikkan. Naratif yang sering dibangkitkan ialah reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dikaitkan dengan kemungkinan pembangunan yang lebih agresif, termasuk kebimbangan terhadap masa depan Kampung Baru. Sama ada naratif ini berasas atau tidak, ia terus wujud disebabkan pengalaman sejarah dan tahap kepercayaan yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Di sinilah tanggungjawab Kabinet Baharu menjadi penting. Reformasi bandar tidak boleh ditampilkan sebagai agenda mana-mana parti secara bersendirian. Ia perlu dijelaskan sebagai keputusan kolektif kerajaan dengan jaminan dasar yang jelas, khususnya berkaitan perlindungan Kampung Baru, penglibatan penduduk setempat dan ketelusan proses perancangan. Kabinet Baharu berperanan sebagai penimbang dalam isu ini. Idea reformasi boleh dibawa oleh mana-mana parti, termasuk DAP. Namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan realiti sosial Kuala Lumpur. Ini termasuk menetapkan garis dasar yang jelas seperti perlindungan tanah rizab Melayu, konsultasi awam yang bermakna dan ketelusan dalam sebarang cadangan pembangunan. Sekiranya Kabinet Baharu gagal membingkai isu ini secara bersama, persepsi bahawa satu parti menguasai agenda bandar akan terus wujud. Namun, jika reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ditampilkan sebagai usaha memperkukuh tadbir urus bandar demi kepentingan semua rakyat, termasuk orang Melayu bandar, naratif tersebut berpotensi berubah. Hakikat yang sering terlepas pandang ialah sistem sedia ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga berdepan kritikan dan bukan tanpa kelemahan. Tekanan pembangunan terhadap Kampung Baru dan kawasan sekitarnya telah berlaku di bawah struktur lama. Justru, perbahasan sebenar seharusnya tertumpu kepada bagaimana reformasi boleh memperbaiki keadaan, bukan semata-mata kepada siapa yang mengemukakan cadangan. Akhirnya, isu ini menguji kesepaduan Kabinet Baharu, sama ada kerajaan mampu berdiri sebagai satu pasukan dalam menjelaskan reformasi yang adil dan sensitif atau membiarkan isu ini terus ditafsir melalui lensa politik kepartian. Reformasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memberi kesan bukan sahaja kepada masa depan bandar, tetapi juga kepada tahap kepercayaan rakyat terhadap kerajaan hari ini. Dan Kampung Baru akan kekal menjadi ukuran sama ada reformasi itu melindungi atau menghakis kepentingan penduduknya. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.